Cara mulakan projek web dengan Bootstrap. Bootstrap sebenarnya adalah beberapa fail CSS dan JavaScript. Bila kita letakkan fail-fail tersebut dalam dokumen web kita, maka bolehlah guna function-function yang ada dalam Bootstrap. Ada dua kaedah. Yang pertama, Bootstrap CDN. Kita Google dulu, search Google for Bootstrap CDN. Di sini ada Bootstrap CDN. CDN ni artinya benda tu fail-fail tersebut duduk dalam internet. Kita cuma panggil dan letak kolom keding kita. Setiap kali run, dia akan cari fail tersebut dalam internet. Itu yang dimaksudkan dengan CDN. Dia bukan Bootstrap sajalah. Ada lagi lah yang lain-lain daripada Bootstrap yang menggunakan CDN ni. Okay, lah ni version yang sekarang ni 4.52. Yang baru 5.0 ni baru lagi. Belum dilancarkan lagi. Masih dalam alpha. Sini ada 3 CSS, JavaScript bundle. Yang kita perlukan CSS dengan JavaScript bundle. Sebab JavaScript bundle ni benda yang sama, cuma bundle ni dah tambah file lain sikit, Pooper.js. Okay, mula-mula tengok dulu coding HTML kita. Jadi yang biasa saja, semua ada head, ada body apa. Kan di sini kita nak kena masukkan file CSS. Kita sekarang nak kena buat link. Tapi kalau nak mudah lagi, klik ni. Dia ada siap-siap untuk HTML, dia suruh klik tu copy je. Dia siap-siap dah coding ring list tu. Klik saja, dia dah copy. Masuk dekat apa tempat coding kita tu. Paste. Okey, selesai satu untuk CSS. Dan yang keduanya pula untuk JavaScript bundle. Sama juga, ambil yang HTML. Ada orang yang pakai sampai HTML. PUG, HTML, mereka pakai juga Bootstrap. Bukan kata geng HTML saja yang pakai. Lepas dah copy, paste dalam tu. Maka siap lah. File kita ni, dia menggunakan Bootstrap. Nak tengok hasilnya. Yang paste kita tadi ni. Asalnya kita buat adalah HTML biasa, tak kacau apa-apa. Font Times New Roman. Sekarang ni dah tambah dah Bootstrap tadi. Reload. Nampak ni bukti bahawa dia dah berubah. Dia ikut dah font tu. Kemudiannya kita boleh tambah lagi lah. Gunalah segala coding Bootstrap tu. Tu cara yang pertama. Bootstrap CDN. Cara yang kedua ialah kita download file-file tersebut. Letak dalam folder projek kita dan buat. Tapi alang-alang nak download tu, lebih baik kita download template. Okay, kita Google dulu Bootstrap template. Right click. Search Google for Bootstrap template. Ada beberapa di sini. Saya ambil yang ni. Pasal apa sebut kena free? Pasal ada orang buat yang berbayar. Template ni sebenarnya adalah coding Bootstrap. Kemudian mereka buat lagi coding-coding lain yang berkaitan yang biasa orang gunakan. Jadi kita cuma ambil dan guna, ubah di mana perlu sahaja. Keutamaan kita bukan kepada interface dah. Untuk nak pick up pasal interface dah ada dalam template tu, kita pakai aja. Okey, di sini ada beberapa. Tengok di sini tulis free. Sini pro. Pro artinya yang berbayar. Ini free. Okay, kita tengok yang ni. SB admin door. Yang dikatakan admin ni, dia popular digunakan untuk bila orang nak buat sistem. Kita nak tengok detail lagi. Live preview. Menu letak belah tepi. Kemudian ada yang ni. Kalau kita klik tu, menu tu dikecilkan. Klik tu dia besar. Yang ni kalau guna SB admin door. Kalau kita pilih yang lain pula. Dan dia ada dashboard. Di sini ada angka-angka yang menunjuk statistik, ada graf.
Yang ni semua ni coding ni dah dibuat siap-siap menggunakan HTML, campur dengan CSS, JavaScript apa semua. Kita cuma ambil dan gantikan saja. Yang ni kita tukarlah buat ayat kita sendiri. Angka ni kita buat coding panggil daripada database. Jadi kerja kita lebih tumpu kepada server side sahaja. Client side ni tak taruh lah. Sebab dah semua dah ada ni. Kita pakai aja template ni. Ganti-gantikan benda ni. Ni dashboard. Dia sediakannya. Kalau komponen. Kalau kata button. Dia bentuk-bentuk button yang kita nak guna. Dia sediakan, kita pilih, kita ganti tag sahaja. Card. Bentuk-bentuk card macam ni. Kalau kata kita memerlukan graf, chart-chart yang disediakan, ini contoh saja. Kita boleh ubah lah angka-angka semua, kita masukkan angka kita sendiri. Ni kalau buat table, data-data ni sampel data sahaja. Data sebenar tu ikut kita lah. Bootstrap ni, dia adalah untuk client side. Artinya untuk yang kita buat HTML, CSS, JavaScript. Untuk server side, ikut suara kita nak pakai apa. Nak pakai PHP ke, pakai .NET ke, pakai Java ke, pakai Python ke. Terpulang lah. Okay, dah tengok dah kan apa yang ada. Contoh template yang dah siap. Ini untuk admin. Ada jugalah template yang lain. Lain daripada admin. Bentuk-bentuk macam untuk nak buat blog, nak buat, ada juga dia punya template-template dia sendiri. Okey, yang ni dia ada free download dengan upgrade kepada pro. Kita ambil free download. Apa beza yang free dengan upgrade? Dia masa kita mula-mula guna, kita akan heran pasal apa nak ambil hard. Okey, yang ni okey, save. Pasal apa kita nak guna hak yang berbayar sedang boleh guna free? Mula-mula macam tu, biar pilah. Jangan jawab soalan tu. Selepas beberapa tahun guna, kita akan rasa kita perlu upgrade kepada pro. Sama ada kita dah buat tu, kita dah dapat pendapatan daripada situ, ataupun kita dah tempat kita kerja tu, memang kawan-kawan kita semua pakai guna berbayar. Kita seorang je guna hak free. Jadi lah ni pakai dulu hak free, belajar guna dulu. Bila kita dah download file tu, kita akan dapat satu file zip yang dia kompres. Sana. Okey, jadi kita kena unzip dah. Extract here. Dia akan buka, menghasilkan satu folder. Di dalam tu ada banyak file, tapi kita kena buka guna Visual Studio Code. Ambil file, open folder. Yang ni yang kita baru download tadi. Tunggu saat dia nak loading, ada banyak file dalam tu. Dia dalam Visual Studio Code ni, bila kita buka satu folder, maka folder yang lama tu dia akan tutup lah. Inilah dia file-file dia tadi. Semua file HTML saja. Tapi kalau kita nak buat PHP, kita rename lah kepada file PHP. Ini contoh. Tak perlulah kita ambil sebiji ni. Ikut kita lah kita nak buat yang mana. Kita nak guna yang mana satu, kita ambil contoh coding saja. Cuma folder-folder tu kita perlu ambil. Kita tengok contoh, tengok coding yang dah ada tu. Index. Dia macam biasalah, .type HTML head, kemudian ada meta-meta ni. Kalau kita nak tiru yang ni, maka yang link href ni, yang ni kita jangan ubah, biar saja. Yang ni dia dah tukar, dia buat nama dia sendiri, SB admin CSS. Yang ni dah tambah lah style dia sendiri, dia modify ikut ni. Sebab kalau kita tengok antara web page yang guna Bootstrap ni berbeza walaupun sama guna Bootstrap. Sebab boleh modify ikut kehendak sendiri. Dan yang ni tambah lagi, dia ambil font daripada Google. Tak mau pakai font yang ada dalam komputer tu, nak font lain. Jadi ini kita kena ikut. Yang kita perlu ubah dalam ni. Sini ada sidebar, ada isi-isi dia apa semua tu. Jadi arahan asas yang HTML kita jumpa lah. Division, H6, A apa semua tu. Ini kita ubahlah kandungan dia.
Yang pentingnya atas ni. Kita tengok contoh lain, card. Button lah. Yang banyak kita buat button. Yang ni semua ada. Kemudian matang button tu, baru kita ubah macam mana. Dia akan ada sekejap lah. Ni lagi. Ni button. Kelas BTN primary. Maka button tu akan ikut format Bootstrap berdasarkan apa yang template ni dah customize dah. Kita buat projek kita sendiri, file scene. Cuma kita tiru benda-benda dalam ni untuk buat ikut kita. Benda-benda yang wajib ambil dan tengok dalam head tadi apa yang dia panggil. Tak nampak panggil JavaScript kan? Sebab dia tak suka panggil JavaScript dalam head. Dia panggil di bawah. Dalam head ni dia akan panggil benda dalam folder vendor, benda dalam folder CSS. Artinya kita jangan lupa copy ni. Folder JS, CSS, folder vendor ni. Jangan lupa copy, masuk dalam projek kita tu. Untuk yang script letak di bawah sebelum tutup body. Tadi saya katakan folder vendor kena ada, folder JS kena ada. File-file lain tu tak ikut pun tak apa. File image ni contoh image yang dia gunakan dalam ni. Jadi kalau kita tak mau, tak perlu bawa, tak apa, buat gambar-gambar kita lah. Itulah dua kaedah nak mulakan projek dalam Bootstrap. Boleh pilih lah. Sama ada nak guna CDN, artinya sepanjang duk buat tu memang kena online internet lah. Sebab file-file tu dipanggil daripada internet. Ataupun kita download file tu saja, ataupun download template. Jadi template tu dah ada contoh coding untuk kita tiru.